Kemudian Rasulullah melihat ketika sekumpulan orang yang sedang memecah kepala mereka. Setiap kali dipecah, kepala mereka sembuh kembali. Lalu dipecahkan pula. Demikian dilakukan berkali-kali. Jibril memberitahu Rasulullah, itulah orang-orang yang berat kepala mereka untuk sujud, yakni sembahyang. Ini kena jagalah. Semaya ini kena jaga. InsyaAllah jika panjang masa lagi akan saya cerita bab solat akhir nanti. Semaya ini kena jaga dah. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam ni anak-anak sentuh sikit mengenai bulan Rejab ni. Ada satu peristiwa berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rejab ni. Yang mana peristiwa itu orang tahu belaka. Semua tahu berlaku dah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, baik. Jadi nak berhabis malam ni Isra' Mi'raj tak dan habis ke? Rasanya tak dan lah. Tetapi kita tengok keadaan insya-Allah sebab dia ada dua episod. Episod pertama iaitu Isra', episod kedua iaitu Mi'raj. Insya-Allah. Isra' iaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah telah melalui Isra' dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Dan Mi'raj pula yakni tangga. Tangga itu naik ke atas Hadratul Quddus menemui Allah Subhanahu wa taala. Yakni Mi'raj pula merujuk kepada perjalanan Nabi merentasi 7 lapis langit hingga ke Sidratul Muntaha dan ke Mustawa. Insya-Allah. Maka dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi ketika usia 40 tahun. Ada juga riwayat menceritakan semasa Isra' Mi'raj ini Nabi berumur 52 tahun. Ini banyak khilafiyah insya-Allah. Maka berlakulah pada satu malam satu benda yang sangat indah bagi Nabi. Nisbah dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam inilah yang paling indahnya kerana paling bermakna kerana dia boleh bertemu dengan Tuhan dia. Nabi boleh bertemu dengan Tuhan dia, yakni Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nisbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mana malam yang paling indahnya dia tidak akan lupa selama-lamanya, iaitu pertemuan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima ibadat sembahyang secara yaqazah, yakni direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tengok Tuhan boleh, tetapi selepas daripada mati, yakni di dalam syurga. Orang lain boleh tengok Allah Subhanahu wa taala, tapi selepas kita mati dulu baru boleh tengok Allah. Tapi Rasulullah boleh tengok secara direct, secara bersemuka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Khususiyah khas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana nabi lain tak boleh tengok Tuhan secara yaqazah. Dengan mata lendir ni, mata kita ni, dua biji mata ni dapat tengok Tuhan dengan mata ni insya-Allah. Hak ni khususiah untuk Nabi Muhammad seorang sahaja, nabi lain tak boleh. Insya-Allah. Kalau bermimpi tak apa, secara yaqazah yakni jaga, yakni sedar. Hak ni hanya berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Maka apabila berlaku satu benda yang sangat indah kepada Nabi, tu nisbah kepada Nabi. Manakala nisbah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula, malam yang paling indah adalah malam apa? Sila jawab kalau siapa boleh jawab. Malam yang indah bagi umat Nabi. Ada orang boleh jawab? Lailatul Qadar. Ada orang jawab Lailatul Qadar. Lagi? Malam raya. Okey. Manakala nisbah kepada umat Nabi Muhammad SAW pula, malam yang paling indah adalah malam yakni malam kelahiran Nabi dia. Malam kelahiran Nabi dia. Nabi dia lahir atas muka bumi, yakni muka dunia. Hak tu paling indah bagi umat Nabi Muhammad SAW kerana lahirlah punca hidayah dia, punca petunjuk kepada dia. Kalau Nabi Muhammad tak lahir, maka tak ada lah istilah surah masjid pada hari ini. Surah tak ada akidah, tak ada sembahyang, tak ada puasa, tak ada makrifat, tak ada semua. Kalau Nabi tak lahir,
Bukan bukan apa ni raya, bukan Lailatul Qadar. Ni berpermulaan Islam. Kalau Nabi tak lahir, tak ada lah Islam hari ni. Boleh faham dah? Okey, insya-Allah saya cakap bahasa Kelantan, insya-Allah boleh faham insya-Allah. Insya-Allah. Okey, baik. Kecuali berlakunya hari kelahiran Nabi, maka hari kelahiran Nabi kita Rabiul Awal. Betul ke Rabiul Awal? Betul. Okey, insya-Allah. Bulan ini bulan Rejab. Kita bercakap mengenai Isra dan Mi'raj. Malah yang begitu indah bagi Nabi kita, pengalaman dalam hidup dia. Tak ada boleh macam-macam dia tengok. Hak benda dia tengok tidak bagi tahu, dan hak benda tak beritahu. Perjalanan situ sini, perjalanan situ sini, perjalanan sana sini, perjalanan yang sangat indah bagi Nabi. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlakunya pada 27 Rejab. Betul. 27 Rejab. Okey. Kut silap tu. Betul ah? Hari ni berapa bulan? 27. 27 insya-Allah. Tepat 27 Rejab. Berlakunya Isra dan Mi'raj. Ceritanya berlaku disebut di dalam Sahih Bukhari kata Rasulullah duduk tengah tidur. Rasulullah duduk tengah tidur. Tidur kira-kira orang Kelantan kata jenera tak jenera gitulah. Sedar tak sedar tapi tak tidur. Insya-Allah. Haknya baru nak tidur jenera insya-Allah. Jadi berlakulah ada riwayat kata rumah Sayyidina Aisyah. Berlakunya benda ni Isra dan Mi'raj ni. Ada kata berlakunya di rumah sepupu Rasulullah iaitu Ummul Hanim. Rumah dia jauh sikit daripada Kaabah. Ummul Hanim ni jauh sikit daripada Kaabah, luar daripada masjid. Tiba-tiba Rasulullah tengah tidur, tiba-tiba terbelah rumah dia. Terbelah rumah dia tu, rumah besar-besar tu terbelah. Terbelah rumah dia. Kita jangan duk tanyalah. Terbelah lagu mana? Jibril bahang gaji ke gapo? Insya-Allah apa dia Jibril belah rumah dia tu macam mana tu? Wallahu alam. Insya-Allah. Ingat, sebelum kita dengar cerita Isra dan Mi'raj, cerita ini adalah cerita mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tajuk dia tu, mukjizat Nabi kan? Tajuk dia insya-Allah. Ni mukjizat yang paling agung sekali pada Nabi kita ni. Orang lain tak boleh naik langit, dia boleh. Superman naik sekejap tu ya. Siapa tuju balik. Tapi Rasulullah ni naik terus. 10 lapis naik insya-Allah. Antara mukjizat Nabi yang orang tak boleh ingkar iaitu apa? Iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Sabit dengan ayat Al-Quran. Sabit dengan ayat Al-Quran kata dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wal akhir ayat. Maha suci Tuhan yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Maka seperti yang ingkar dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, maka jadilah kafir ia. Orang tak percaya dengan Isra Mi'raj. Kalau orang percaya malam ni penuh surau. Abang nak dengar cerita Isra dan Mi'raj. Macam tu. Apa kita yakin tak yakin? Nanti tengok sekejap lagi apa yang berlaku. Orang tak yakin tak yakin ni insya-Allah. Manakala mukjizat lain kalau kita tak percaya boleh dikira lagi. Tetapi peristiwa Isra Mi'raj ini mukjizat yang mesti kita beriman kerana sabit dengan ayat Al-Quran. Kalau kita ingkar bererti kita ingkar ayat Al-Quran. Tak percaya ayat Quran, nak percaya apa lagi? Duk baca hari-hari tapi kita tak tadabbur ayat Quran tu. Gitu. Okey. Allah Taala sebut dalam Al-Quran sendiri, tak percaya habis cerita. Apa faedah iman dengan Allah? Kita tak percaya kita beriman dengan Allah, apa faedah dia? Insya-Allah. Kalau kita tak percaya kata-kata dia, apa faedah kita beriman dengan kitab? Apa yang ada dalam Al-Quran? Apabila lagu tu, maka Rasulullah duduk tengah tidur, tiba-tiba terbelah rumah dia, maka turunlah Jibril dengan beberapa para malaikat, ambil Rasulullah, diletak di dekat dengan Kaabah. Pelik cerita ni deh. Pelik cerita ni. Memang cerita ni mukjizat kan, bukan pelik. Kalau cerita biasa, orang naik motor tu, brung, naik motor. Brung, dia belum racing tu. 300 km sejam dia boleh pergi. Tapi ini bukan cerita hak macam tu. Ini cerita mukjizat insya-Allah. Cerita mukjizat ini mula-mula dia pelik dah.
Sebab dia itulah cerita Isra' Mi'raj ni menjadi ujian kepada orang Islam ketika pada zaman itu. Menjadi ujian pada orang Islam pada zaman itu. Nak kata ya ataupun tidak, dia duk mikir-mikir lagi, insya-Allah. Nabi Muhammad balik selepas daripada Isra' dan Mi'raj. Nabi Muhammad balik, Allah Taala kata, beritahu cerita ini kepada umatmu. Allah suruh Nabi Muhammad bagi tahu cerita ni kepada umat dia. Umat dia. Nabi Muhammad kenali. Kalau orang kata kenali ni berdebar. Debar-debar, debuk, debar tu. Insya-Allah. Dan nak rakyat cerita. Bapa kenali ni berdebar kerana terlalu pelik kejadian, terlalu pelik pemandangan pada malam tu. Nabi tengok benda yang pelik-pelik pada malam tu. Malam Isra' Mi'raj dalam perjalanan dia tu. Isra' perjalanan dia tu, benda yang pelik-pelik Nabi tengok. Insya-Allah. Dia takut orang Islam masa tu, orang kata tak percaya cakap dia. Sudah nak royak, nak bagi tahu cerita macam mana, tapi Tuhan kata kena royak juga, kena bagi tahu juga. Maka dia pun kena royak bagi tahu juga. Kalau kena royak jugalah. Insya-Allah. Kena bagi tahu dia cerita dia. Ceritalah dia. Maka apabila cerita dibagi tahu, manusia hak dengar cerita Nabi, ada 3 golongan hak tadi ni. Ada 3 golongan. Golongan pertama dengan molek, golongan pertama orang kafir. Orang kafir ni tak ada nya kata ke Nabi mengarut kok dah ni dulu-dulu tipu sikit-sikit ya. Ni kata pergi ke Masjid Aqsa semalam ni, dah sampai semalam ni, lepas pada waktu Isyak sebelum subuh dah balik. Cerita ngaruk tak mana dah. Orang pergi jalan sebulan, balik sebulan juga. Tak ada kenderaan laju pada zaman itu. Kita pergi Mekah ni klik balik sebulan, nak pergi kepada Taif ke Mekah pun dah lama dah. Ni dalam masa 3/4. Insya-Allah. Maka Nabi dituduh gitu gini macam-macam. Hak ni golongan yang pertama. Sama ada orang kafir kata lagu tu orang Islam sendiri hak email dah ni ipin ni hanya kata kepada Nabi Muhammad, Nabi mengarut dah. Kata dia kata Nabi mengarut. Jadi orang ni hak tadi ni kafir. InsyaAllah Allah Ta'ala kadang-kadang dia nak uji orang mukmin ni, nak tahu betul ke percaya ke Nabi. Dia betul percaya ke Nabi, sungguh-sungguh percaya kakku, Nabi kata. Maka dia tapis, saya orang mukmin. Orang mukmin kata mukmin, tapi apabila berlaku ujian tapisan, tak lepas dia. Antara tapisan yang pertama Nabi Muhammad, Nabi dia banyak tapis orang Islam ni. Time giperan Nabi tapis. Nabi tapis hak mana berani, hak mana penakut. Hak mana berani, hak mana penakut. Dia tahu dah sama siapa dia, hak berani dan hak penakut tu. Email dia setara mana. Yakin tak yakin dengan Allah, yakin tak yakin dengan Nabi Muhammad. Perjuangan itu. Tapi ada yang tak yakin. Antara tapisan berlaku ketika malam Isra' dan Mi'raj, maka ada yang orang mukmin tadi kafir semata-mata dengan cerita Isra' Mi'raj, jadi kafir, tak percaya. Orang mukmin ni banyak tak percaya pada masa tu. Guli batin dia, kata dalam tafsir kata ambil pasir cuah atas kepala, guling batin-batin, guling. Guling batin-batin dia ni, menipu kohong dia kata. Menipu kohong Kelantan kata, menipu sungguh dah. Insya-Allah. Yang kedua, beriman penuh seperti Sayyidina Abu Bakar. Dia penuh seperti Sayyidina Abu Bakar. Nabi Muhammad kata lagu tu. Sayyidina Abu Bakar kata, Nabi Muhammad kata lagu tu, ambo percaya. Sayyidina Abu Bakar mudah percaya. Tak masuk akal. Tak masuk akal apa? Moga dia Nabi. Nabi Abu Bakar kata tak masuk akal. Orang kata tak masuk akal. Sayyidina Abu Bakar kata tak masuk akal apa? Moga dia di Nabi. Hak ni hak jenis kaki percaya sungguh-sungguh. Macam tu. Sehingga ada orang nak mari royak cerita kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, mu tak dengar ke? Dok, saya mu hak nama Nabi Muhammad tu, duk buat kat pasal tu. Buat apa? Sayyidina Abu Bakar tanya. Sayyidina Abu Bakar ni tak duduk semacam dengan Rasulullah. Moga dia pun ada kerja juga. Maka orang nak pergi cocok Sayyidina Abu Bakar ni, nak uji email Sayyidina Abu Bakar ni. Dia kata bapanya Allah kata Muhammad cerita pelik pagi ni.
Ada orang itu Muhammad tu cerita pelik-pelik pada hari ni. Orang tak percayalah. Cerita apa tu? Dia kata dia pergi Palestin lepas Isyak sebelum subuh dia balik. Pergi Palestin sebelum Isyak lepas Isyak tu subuh baru balik. Dia balik. Macam tu. Katanya Saidina Abu Bakar, betul ke tak? Mu jangan mai kecek macam ni, mai cakap macam ni. Saya ambo tu. Dia kata nak ambo dengar-dengar orang duk pakak suka ke dia belaka. Saya dia ni kata dia. Lepas tu katanya Saidina Abu Bakar, kalau Rasulullah Muhammad oyak gitu. Kalau Muhammad oyak kata dia pergi Palestin, bukan kata pergi Palestin, dia naik ke langit terus mula apa? Ambo percaya. Kata Saidina Abu Bakar. Dengan molek tu. Maka Saidina Abu Bakar pergi tambah. Kalau Muhammad kata naik ke langit balik semula dalam satu malam, ambo percaya. Tengangur orang kafir. Masa tu tengangur orang kafir. Saidina Abu Bakar ni memang dia percaya sungguh. InsyaAllah. Okey. Tengok ni. Pada malam tu dia dapat gelaran As-Siddiq. As-Siddiq yakni orang yang sangat mempercayai Nabi. Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Golongan yang ketiga pula. Golongan yang ketiga, golongan senyap, tak kata apa, tak kata apa. Golongan senyap ni. Apa dia berlaku pada golongan senyap ni? Hamba nak kata apa ni? Nak kata salah ke? Moga dia Nabi. Nak kata tak betul ke? Jadi kafir ke? Dia duk main lagu tu. Maka sok dengan Nabi pun jadi kufur. Kufur. Mai iyalah tak ya. Jadi kufur kita, keluar daripada agama. Katanya ulama sok dengan Nabi jadinya kufur. Maka kalau kita dengar cerita malam ni Isra' dan Mi'raj, kita tengok iman kita setara mana. Malam ni nak cerita ni baru mukadimah. Tak cerita lagi dalam perjalanan itu. Kita ni setara mana kita. Iman kita ni setara mana. Nak jadi golongan pertama, tak percaya langsung. Cerita ni ngaru kafir terus. Kedua, beriman pakai iyalah, beriman terus. Moga cerita Nabi bukannya cerita Power Rangers. Ada Power Rangers, kita percaya Power Rangers. Tak pun pedih Power Rangers tu. Kita percaya kepada Power Rangers tu. Cerita Nabi ni moga kita tak nampak. Bukan zaman kita. InsyaAllah. Ini cerita Nabi Muhammad SAW berkait dengan iman kita. Kita kena percayalah. Anak-anak tu baru-baru tu kena percaya. Cerita ni peristiwa Isra' dan Mi'raj ni. Bukan cerita suka-suka. Power Rangers tak apa suka-suka, insya-Allah. Jadi pada zaman lah ni pun sekarang pun ada 3 golongan juga. Sebab itu bulan Rajab ini bulan ujian kepada orang mukmin. Ujian lagu mana? Betul ke tak dia percaya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada orang tak sih dengan langsung cerita ni, Isra' dan Mi'raj ni. Itu surah tak penuh. Sebab kita war-warkan dah dalam apa ni? Dalam grup. Untuk sebab dia tengok ustaz yang selebriti. Ustaz tak selebriti, dia tak sih tengok. Jadi dah ilmu yang mula-mula tadi dah dapat dah. Sebab apa? Apa ni umat Nabi Muhammad tadi tu. Kelahiran. Nah, umat Nabi Muhammad kalau tak ada Nabi tak buat benda ni, tak jadilah kita hari ni kat sini ni. Tak ada mana kita duduk kat luar mana kau duduk tepi bukit ke tepi apa ke. Asbab kelahiran Nabi Muhammad maka adalah surah ni. Kalau tak ada kelahiran Nabi Muhammad, tak ada lah surah ni. Ke betul tidak? Nampak tapi saya sapa ni nampak macam kutu kuning, tapi kita nak ambil pengajaran dia tu, kalau tak lahir Nabi Muhammad, tak ada Islam. Betul? Tak ada Islam. Tak ada surah, tak ada masjid, tak ada makrifat, tak ada belaka tu. Sebab lahirnya Nabi Muhammad tu adanya kita pada hari ni, insya-Allah. Jadi kita nak ceritalah pula cerita perjalanan Rasulullah. Dia ada 13 yang diperlihatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan Rasulullah, yakni perjalanan Isra' lah. Isra' Rasulullah bersama Jibril alaihi salam. Okey. Allah maafikni fi du'a ya Allah. Okey. Antara peristiwa semasa Isra' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril alaihi salam pertama yakni kaum yang sedang bercucuk tanam dan terus menuai hasil tanaman mereka apabila dituai hasil buah yang baru keluar semula seolah-olah belum lagi dituai. Hal ini berulang.
Berlaku berulang-ulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu oleh Jibril alaihissalam, itulah kau yang berjihad fi sabilillah, yang digandakan pahala kebajikannya sebanyak 700 kali ganda, bahkan sehingga gandaan yang lebih banyak. Orang kerja fi sabilillah ni, gandaan 700 kali ganda. Itu jika itu tertulis. Macam kita puasa bulan Ramadan ya, kita puasa dengan ikhlas, insya-Allah Allah akan bagi lebih lagi pahala tu. Insya-Allah. Okey. Yang kedua, seterusnya Rasulullah lalu suatu tempat, yakni tempat yang berbau harum. Rasulullah lalu satu tempat tu berbau harum. Bau harum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Jibril, itulah bau kubur Masitah, tukang sisir rambut anak Fir'aun, bersama suaminya dan anak-anaknya termasuk bayi yang dapat bercakap untuk menguatkan iman ibunya yang dibunuh oleh Fir'aun kerana tetap teguh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak mahu mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Masitah ni, kira kubur dia bau wangi. Kubur kita tak tahu lagi bau apa. Nak wangi-wangi kena percayalah cerita ni. InsyaAllah kena percaya cerita ni, insyaAllah. Jadi kedua. Ketiga, kemudian Rasulullah melihat sekumpulan orang yang sedang memecah kepala mereka. Setiap kali dipecah, kepala mereka sembuh kembali, lalu dipecahkan pula. Demikian dilakukan berkali-kali. Jibril memberitahu Rasulullah, itulah orang-orang yang berat kepala mereka untuk sujud, yakni sembahyang. Ni kena jagalah. Semaya ni kena jaga. InsyaAllah juga panjang masa lagi akan saya cerita bab solat akhir nanti. Semaya ni kena jaga dah. InsyaAllah. Dan kemudian diperlihatkan lagi sekumpulan orang yang hanya menutup kemaluan mereka, kubur dan dubur, dengan secebis kain. Mereka dihalau seperti binatang ternakan. Mereka makan bara api dan batu dari neraka Jahannam. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, itulah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Kita kena keluar zakat lah. Jika kita harta lebih, kena keluar zakat. Saya ambil zakat, boleh bayar kat saya. Itulah tapi yang sebaiknya bayar dekat lembaga zakat Selangor. Sebab kita orang Selangor mencari nafkah di Selangor. Boleh ya? Okey, insya-Allah. Okey, kemudian Nabi diperlihatkan lagi satu kaum lelaki dan perempuan yang memakan daging mentah yang busuk, sedangkan daging masak ada di sisi mereka. Kata Jibril AS kepada Rasulullah SAW, itulah lelaki dan perempuan yang melakukan zinar, sedangkan lelaki dan perempuan itu masing-masing mempunyai isteri ataupun suami. Jaga-jaga ni. Jaga-jaga ni, satu kaum lelaki dan perempuan yang memakan daging mentah yang busuk, sedangkan daging masak ada di sisi mereka. Kata Jibril, itulah lelaki dan perempuan yang melakukan zinar, sedangkan lelaki dan perempuan itu masing-masing mempunyai isteri ataupun suami. Okey. Kemudian Nabi melihat lagi lelaki yang berenang dalam sungai darah dan dilontarkan batu. Kata Jibril AS kepada Nabi Muhammad SAW, itulah orang yang makan riba. Makan riba ni kita satu je, tak boleh elak rumah, kereta. Tapi kita sekarang ni dah ada bayar kereta pun mengikut Islamik. Tapi pergi sign, saya nak pinjaman bank Islamik. InsyaAllah. Kita ada sign tu, insyaAllah, dengan pinjaman Islamik. Dia ada bagi tahu berapa harga dah. InsyaAllah. Jadi kemudian Rasulullah berkata lagi, lelaki yang menghimpun sebagai kayu dan dia tak terdaya memikulnya, tapi ditambah lagi kayu yang lain. Kata Jibril AS kepada Rasulullah SAW, itulah orang tak dapat menunaikan amanah tetapi masih menerima amanah yang lain. Jadi dia dapat terima, dia nak jawatan, setiap jawatan dia nak macam itulah. Tadi kita minta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita tak ada tergolong orang macam ni lah. InsyaAllah. Jelas tak saya sampaikan ni? Sebab saya bukan ustaz, baru nak start je. Ini bukan bidang saya perbuatan Islam. Orang sakit boleh jumpa saya. InsyaAllah. Dengan izin Allah sembuh.
InsyaAllah ini sebab ustaz tak ada, saya kena ganti itu ya. Sebab kita dah dalam mesyuarat nak cepat, jadi tak ada ustaz. Jadi saya ni sekadar bidang terjun saja. Okey ya, insya-Allah. Okey, dan kemudian diperlihatkan lagi satu kaum yang sedang menggunting lidah dan bibir mereka dengan penggunting besi berkali-kali. Setiap kali digunting, lidah dan bibir mereka kembali seperti biasa. Kata Jibril AS kepada Nabi Muhammad SAW, itulah orang yang membuat fitnah dan mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. Jangan kata fitnah orang ni. Ni gunting habis, lidah habis, tumbuh balik. Gunting-gunting tumbuh balik ni. InsyaAllah. Boleh faham kan? Faham tak faham? Boleh je. Sebab saya orang Kelantan, gitu cakap Kelantan tahu. Baca sini, itulah. Okey, baik. Boleh ya? Okey, cakap boleh ya? Dan kemudian diperlihatkan lagi kaum yang mencakar muka dan dada mereka dengan kuku tembaga mereka. Kata Jibril, itulah orang yang memakan daging manusia, yakni mengumpat dan menjatuhkan maruah, mencela, menghina orang. Jaga-jagalah ni. Ni selalu kita buat. Bukan buat, terbuat dan dibuat. Kau yang mencakar muka dan dada mereka dengan kuku tembaga mereka. Kata Jibril, itulah orang yang memakan daging manusia, mengumpat dan menjatuhkan maruah, mencela dan menghina orang. Kena jaga-jaga yang inilah, jangan ngupatlah. Nak ngupat boleh kata. Tak boleh, memang tak boleh ngupat. Apa boleh? Tak boleh ngupat. Nak royak, nak bagi tahu kat depan. Bagi nasihat pun kena ada cara juga. Nasihat jangan sihat kat depan ni. Sekejap lagi, Imam cakap tak betul lah tadi ni. Panggil seorang-seorang. Kat tandas ke, kat mana ke, panggil. Itu cara kita nak tegur orang. Nak tegur orang, kita kena panggil seorang-seorang. Bukan depan orang ramai. Rabbil fili warhamni wajibun, itu tutulah aibku tu. Tutup aibku. Kita ada solat tutup aib kita. Tapi kita tak tutup aib orang. Jangan mengumpatlah. InsyaAllah. Dan kemudian diperlihatkan lagi seekor lembu jantan yang besar keluar dari lubang yang sempit, tak dapat dimasukinya semula lubang itu. Kata Jibril, itulah orang yang bercakap besar, takabur, kemudian menyesal, tapi sudah terlambat. Orang yang suka cakap besar ni. Seperti seekor lembu jantan yang besar keluar dari lubang yang sempit. Tak dapat dimasukinya semula lubang itu. Kata Jibril, itulah orang yang bercakap besar, takabur, kemudian menyesal, tapi sudah terlambat. Okey, kemudian okey. Azan dulu. InsyaAllah. Okey, baik. Kita sambung lagi. Itu Isra' lagi. Ada 3 lagi perjalanan Rasulullah. Kemudian kita naik ke langit sekejap lagi. Okey, baik. Yang ke-11, seorang perempuan dengan dulan yang penuh dengan berbagai penghiasan. Rasulullah tidak mempedulikannya. Kata Jibril salam kepada Rasulullah SAW, itulah dunia. Jika Rasulullah memberi perhatian kepadanya, nescaya umat Islam akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Selalu ada sahabat kita tu, bila kita kerja lebih sikit, dia cakap dunia. Itulah kita kena bahagikan masa kita, dunia kita dengan akhirat kita. Sedangkan doa yang paling pendek sekali, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar. Nak kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kita kena sama bahagi, sama rata. Dunia kita nak, akhirat kita nak. Jangan akhirat kita cari saja. Dunia pun kita kena cari, akhirat kita kena cari. Kita pandai-pandai bahagi tu. Ni kebanyakan orang di luar sana dia cari dunia saja. Itulah masjid dan surah hari Jumaat saja penuh. Tu kita panggil ustaz-ustaz untuk ceramah. Lepas ceramah penuh. Kita panggil yang glamour sikitlah, lepas ceramah penuh. Esok tak ada. Itu kita tak nak. Maksudnya kita tak percaya kata-kata Rasulullah suruh solat tu. InsyaAllah. Jadi yang ke-12, seorang perempuan tua duduk di tengah jalan dan menyuruh Rasulullah berhenti. Rasulullah SAW tidak menghiraukannya. Kata Jibril AS kepada Muhammad SAW, itulah orang yang mensia-siakan umurnya sampai ketua. Orang yang sia-sia umur ni, tak solat, tak apa, tak semua ni, tak ada. Dia ingat Allah bagi nyawa tu sia-sia. Dia bernyawa tu, nyawa tu sia-sia. Bernafas sia-sia, Allah bagi udara tu. Itulah kalau boleh-boleh ni, banyak anak-anak kita ajarlah solat 5 waktu sehari semalam. Yang penting solat dulu. Solat dia jaga, insya-Allah. Benda lain dia akan jaga. Dia akan sia-siakan masa dia tu. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian tu. Dia akan sia-siakan masa dia, muda dia, tua dia.
Macam kita ni dah terlambat. Jadi alhamdulillah dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni Allah pilih kita untuk datang ke rumah Allah, menjadi kekasih Allah. Bila kita datang ke rumah Allah, Allah panggil Nabi Istihar, kita ni adalah kekasih Allah. Tapi mula-mula datang tu orang lain tak bangun lagi, kita dah bangun dah. Subuh. Mula-mula perasaan tu akan ada. Lama-lama perasaan tu akan hilang dengan sendiri. Kita jadi ikhlas sendiri. Nak capai ikhlas tu susah sikit, insya-Allah. Jadi seterusnya, seorang perempuan bongkok 3 menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanyakan sesuatu. Kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah gambaran umur dunia yang sangat tua dan menanti saat hari kiamat. Betul ke umur dunia dah tua sekarang ni? Betul kan? Dah berlaku macam-macam ni. Di Turki, Syria, bangunan runtuh. Kita tengok macam tu je. Allah cakap kun fayakun, jadilah jadi pun. Macam tengok TV cerita Ultraman. Jatuh bangunan tu. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak nak solat, tak nak apa semua, kalau Allah kata jatuh tenggelam kita. Jika kita beriman pada hari tu, hari kejadian tu, syurga kita. Jika kita kufur dengan Allah, apa yang Rasul kita tak buat, tak ada sahihnya dia. Macam tu. Kalau kita suatu musibah kita berlaku ke kita beriman pada Allah Taala, pergi nak pergi masjid, solat Jumaat, tiba-tiba kereta langgar kita mati, innalillah. Itu syahid kita. Kalau kita nak pergi disko hari Jumaat, nak kira syahid ke apa? Cuba ingat situ. Boleh? Situ kita mati, orang cakap mati katak lah. Macam tu. InsyaAllah. Selepas ni yang ada dekat sini ni, semoga esok lusa datang lagi. Welcome. Saya sebagai pihak surau mengucapkan selamat datang lagi. Bukan hari ini sahaja penuhkan surau, esok lusa tulak tuli pun penuhkan surau, masjid dan surau. Tak kira di sini ke di sana. InsyaAllah. Tapi orang lelaki ni kena solat berjemaah setiap hari. Bukan dunia saja, cakap dunia ni kan. InsyaAllah. Okey, baik, kita sambung lagi. Setibanya di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah turun daripada Buraq, kemudian masuk ke dalam masjid dan mengimankan sembahyang 2 rakaat dengan segala anbiya dan mursalin menjadi makmun. Ni dia solat kita, tapi tak terima lagi masa ni solat 5 waktu. Dia solat macam mana tu wallahu alam. Dia solat ni 2 rakaat siang, 2 rakaat malam. Masa tu dia solat macam mana tu, lalu tu wallahu alam. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Sebab kita tak tengok macam tu. Baru dapat syariat, kita solat sekejap lagi, insya-Allah. Rasulullah SAW terus terasa dahaga, lalu dibawa Jibril 2 bencana yang berisi arak dan susu. Rasulullah SAW memilih susu, lalu diminumnya. Kata Jibril AS kepada Muhammad SAW, baginda membuat pilihan yang betul. Jika arak itu dipilih, nescaya ramai umat baginda akan menjadi sesat. Tapi lo ni sekarang ni ramai lagi. Dia cakap dia tak minum arak, dia minum bia. Arak, kata arak yang di sini. Dia minum bia. Cat apa ni, macam-macam cat ada bia tu. Tiger ada, rimah ada, pala kambing ada. Jadi dia cakap dia tak minum arak, dia minum bia je. Sama saja, berbeza pada nama saja. Kalau boleh kita jauhilah, bukan kalau boleh, kena jauhi benda-benda macam tu. Bila kita solat berdiri tak betul dah, tak sah dah. Macam orang kaya-kaya, orang Kristian kat luar sana tu, kalau berdiri tak betul, dah tak sah dah solat tu. Goyang-goyang macam ni. Tinggallah semua yang ada, yang benda-benda yang tak elok tu, insya-Allah. Rasulullah SAW terasa dahaga, lalu dibawa Jibril 2 bencana yang berisi arak dan susu. Rasulullah SAW memilih susu, lalu diminumnya. Kata Jibril, baginda membuat pilihan yang betul. Jika arak itu dipilih, nescaya ramai umat baginda akan menjadi sesat. Semasa Mi'raj, iaitu Mi'raj naik ke Hadratul Qudus menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Didatangkan Mi'raj, ini tangga macam mana tu wallahu a'lam, yang indah dari syurga. Rasulullah SAW dan Jibril naik ke atas tangga pertama, lalu terangkat ke pintu langit dunia, iaitu pintu Habzah, ya nama dia pintu langit ni. Itu penjaga langit yang pertama ialah malaikat, kalau tanya pun tak tahu kan. Malaikat Ismail nama dia. Bukan Nabi Ismail je, ada malaikat Ismail. Penjaga pintu langit pertama iaitu malaikat Ismail. Kemudian pula kita pergi ke Mi'raj ini, insya-Allah. Pergerakan kita pada langit yang pertama. Rasulullah Mi'raj ke langit yang pertama. Naik tangga langit pertama, nak naik langit ni nak getuk rumah orang, kita bagi salah dah. Takut naik seturuh ya. Dia ada penjaga dia ada tuan dia.
Jadi Jibril bagi salam, Assalamualaikum ya malaikat penjaga langit. Malaikat pun jawab, Waalaikumsalam. Ya Jibril, ada apa? Jibril, malaikat penjaga langit tanya, selalu mari buat apa? Selalu mari musuh orang. Ni bawa siapa pula? Jibril kata, aku bawa kekasih Allah. Iaitu yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bawa kasih Allah nak mari jumpa Allah ni. Allah panggil dia. Itu. Okey, di langit pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril masuk ke langit pertama lalu berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, kemudian dapat melihat orang-orang yang makan riba dan harta anak yatim dan melihat orang berzina yang rupa dan keluar mereka sangat huduh dan buruk penzina lelaki bergantung kepada susu penzina perempuan. Nabi diperlihatkan melihat orang-orang yang makan riba dan harta anak yatim dan melihat orang berzina yang rupa dan kelakuan mereka sangat huduh dan buruk penzina lelaki bergantung pada susu penzina perempuan. Kata susu sebab saya ada dulu saya kerja printing, cetak buku yang orang Cina, yang ni alam neraka, yang ni alam surga. Saya tanya Cina, apa benda ni? Orang ni orang yang berzina, buat jahat, masuk neraka juga, tak kira agama, yang jahat tetap jahat. Digantung kain macam ni, susu macam tu. Ada juga saya ingat apa benda tu, cerita apa, rupanya cerita surga neraka juga. Dalam buku Cina pun, dalam buku dia pun, yang budak akhir balik je yang masuk syurga, yang lain neraka semua. Saya ada buat dulu buku tu, saya tak faham, saya tanya Cina tu. Satu Cina tak nak jawab, satu Cina ni jawab. Arwah ada Cina tu, arwah lah, meninggal dah. Dia jawab, inilah orang yang buat jahat, inilah orang minum arak, orang yang berzina, orang macam ni. Gantung, tak lepas dalam mustaqim tu ada, lepas tu duk mata kain macam ni, tergantung-gantung habis. Kepala tak ada, buat badan macam tu. InsyaAllah. Okey. Nabi Adam ni adalah datuk kepada segala manusia. Nabi Adam ni tengok Nabi Muhammad, Allah, cucu aku dah datang, dia cakap. Cucu aku dah datang, cucu cicit aku datang, inilah orang yang paling soleh di dunia ni. Dia cakap selamat datang cucuku, cicitku. Bila bertemu dengan Nabi Adam tu, insya-Allah. Okey. Kemudian di langit kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril naik tangga langit yang kedua, lalu masuk dan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Isa ni anak siapa? Siapa boleh jawab nak bagi hadiah? Nabi Isa anak siapa? Nabi Isa. Insya, Maryam. Boleh jawab, alhamdulillah. Isa ibnu Maryam. Nabi Isa ni dia ada rumah tak ada rumah? Soalan. Nampak macam ni tapi Nabi Isa ni dia tak ada rumah. Dia hidup dia berdakwah. Tu pada satu nak bunuh dia apa semua tu, Allah angkat dia dengan jasad dia sila naik ke langit tu. Hari ni masih hidup lagi. Dia ada 4 nabi yang masih hidup. Siapa tahu, boleh bagi tahu. Nabi Isa lagi? Idris. Ayah nama Idris ke? Ayah nama Idris. Masih hidup lagi kan? Okey, kejap lagi bagi tahu. Okey. Nabi Idris betul ke? Okey, kita tengok episod seterusnya. Okey, baik. Kejap lagi dah. Saya perhabis. Sebab selalu tak habis cerita. Saya perhabis cerita biar lambat, janji selamat. Janji kita dapat cerita sepenuhnya. Boleh? Boleh tunggu ke tak? Sebab saya ni bukan ustaz. Sekejap lagi setengah jam habis dah. Sebab saya direct itu ya. InsyaAllah. Boleh ibu-ibu? Sebab selalu cerita tak habis. Mana kita cerita berhabis. Boleh? Esok cuti. Okey, baik. Okey, saya cepat-cepat insya-Allah. Okey. Naik dan kemudian Rasulullah naik langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ni. Nabi Yusuf ni tak adalah orang yang paling comel sekali. Orang yang paling comel, yang paling kacak sekali. Nabi pun terkejut dengan dia, oh comelnya. Nabi Yusuf terkejut Nabi. Comel dia separuh comel Nabi ada. Kalau gitu Nabi ada comel lah. Separuh comel Nabi ada tu. Tapi nak lawan Rasulullah tak boleh. Rasulullah yang paling makhluk yang paling comel sekali. Comel dia pun comel Rasulullah lagi. Rasulullah comel dengan akhlak, dengan apa semua tu. InsyaAllah. Boleh Okey.
Kemudian naik tangga ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Tadi kata tua bila Nabi Idris, masih hidup, betul ataupun tidak? Tua bila yakin dengan jawapan? Murtama. Oh, tua bila kata murtama. Alhamdulillah, markah dia 100%. Betul, tepat. Nabi Idris, Nabi Idris ni, dia dah pergi ke syurga dah, neraka dia tengok, syurga dia tengok, dia lagi masuk syurga. Ni Allah kata, jangan masuk lagi. Mu tak boleh masuk lagi, mu duduk tepi-tepi dulu. Jangan. Yang boleh masuk awal ialah siapa? Cerita juga, tuak teka-teki juga. Yang boleh masuk awal. Kalau orang ni tak masuk, kalau masuk orang lain. Bak koci hidup dia. Siapa dia? Rasulullah. Juru karamah kita, alhamdulillah, sebab dia kulu kehilan, ambil Allah bagi ilmu laduni ke dia. Ilmu secara ilham Allah mai sekejap dia akan dapat. Betul, Rasulullah dia masuk dulu baru orang lain masuk. Baik. Langit kelima pula. Naik kelima, naik tangga langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, yakni yang dikelilingi oleh kaumnya Bani Israel. Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ni kalau kira-kira orangnya gagah. Kalau kena dia tumbuk sekali, orangnya ni Nabi Musa, silap Nabi Musa. Nabi Musa ni gagah. Nabi Harun ni dia ni sepupu kepada Nabi Musa. Sepupu pada Nabi Musa. Siapa tahu? Sebab dalam syurga tu Nabi Harun yang ada janggut, lain tak ada. Sebaya berlaku, tapi dia ada janggut. Janggut dia putih sebelah, hitam sebelah. Panjang pula tu. Panjang janggut dia, hitam sebelah, putih sebelah. Janggut Nabi Harun. Dalam syurga semua semak-semak belaka, tak ada tua, tak ada muda. 30 yang belaka. Jadi janggut Nabi Harun ni sebelah hitam, sebelah putih. Sebab dia masa tu Nabi Musa suruh jaga umat dia. Dia pun buat sambil lewat kena jerekoh ke Nabi Musa. Terkejut tu, patut ke? Terkejut tu tiba janggut dia putih, sebelah hitam sebelah. Kalau janggut ada tuan-tuan imam ni di sebelah tu dah ikut sunnah lah, ikut sunnah Nabi Harun. Baik. Yang keenam, naik tangga lagi yang keenam, bertemu dengan nabi-nabi seterusnya dengan Nabi Musa AS. Rasulullah mengangkat kepala disuruh oleh Jibril, lalu dapat melihat umat baginda sendiri yang ramai, termasuk 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Nabi Musa ni cemburu dengan Nabi Muhammad. Dia ingat umat dia dah yang ramai masuk surga. Rupa-rupanya umat Nabi Muhammad yang ramai masuk surga. 70,000 orang tanpa hisab. Adakah termasuk kita? Jawapan yang tepat, insya-Allah. Allah tak pilih mu kaya ke mu itu pun, apa Allah pilih ikhlas. Ikhlas kita dengan Allah SWT kita buat kerana Allah Taala, bukan kerana dunia, kerana apa? Kerana Allah. Solat kerana Allah, bukan kerana mak kita suruh, kerana Allah dah suruh, tapi kita kena ikhlas. Macam tu insya-Allah. Nabi Musa ni gagah orang dia, kalau dia boleh nombok sekali tembus lubang tu, kita tumbuk patah tangan dia, tak ada bulu roma dia apa ni, kalau dia pacak tembus baju. Tergagahnya dia kata. Mak kita ni tak gagah. Gagah sikit kita rasa kita hebat dah, tapi Nabi Musa ni hebat orang dia, gagah orang dia. Insya-Allah. Okey, langit yang ketujuh naik. Naik langit yang ketujuh dan masuk langit yang ketujuh, lalu bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, dihadapi oleh beberapa kaumnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam bersabda, engkau akan berjumpa dengan Allah pada malam ini. Umatmu adalah akhir umat dan terlalu dhaif, maka berdoalah untuk umatmu. Nabi Ibrahim ni, muka Nabi Ibrahim serupa siapa? Kemeremeh lagi. Ya Rasulullah. Muka tuan ni muka serupa dengan muka saya, dia kata. Rasulullah tengok Nabi Ibrahim terkejut juga. Muka Nabi dia sebiji, muka Nabi Ibrahim sebiji macam muka dia. Ini Ibrahim ni siapa dia? Ibrahim ni adalah segala anbiya, abu anbiya, segala ayah segala anbiya. Jadi insya-Allah anak Bani Israel, anak keturunan Bani Israel lah. Muka Nabi Ibrahim ni sama dengan muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mimpi dengan Rasulullah tu, dia cakap ana Rasulullah lah. Insya-Allah. Boleh
Faham ke tak faham ni? Faham ibu-ibu? Sebab saya campur Kelantan ni. Sebab saya orang Kelantan tak lagi dah. Okey, langit ketujuh, naik tangga langit ketujuh dan masuk langit ketujuh, lalu bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, dihadapi oleh beberapa kaumnya kepada Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim AS bersabda, engkau akan berjumpa dengan Allah pada malam ini. Umatmu adalah akhir umat dan terlalu daif, maka berdoalah untuk umatmu. Sebab nak ayat pesan Nabi Ibrahim kepada cucu dia ni, pada cucu cicit dia ni, pesan ni yang berharga jap lagi ni. Pesan ni Tok Imam selalu sebut, Tok Imam ni selalu buat kat surah An-Nur tamimah. Tempat lain saya rasanya jarang orang buat. Ni pesan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW, suruhlah umatmu menanam tanaman syurga, iaitu la haula wala quwwata illa billah. Mengikut riwayat lain, Nabi Ibrahim AS bersabda, sampaikanlah salamku kepada umatmu dan beritahu mereka, syurga itu baik tanahnya, tawar airnya, dan tanamannya ialah 5 kalimah, iaitu kalimah apa? Kalimah tayyibah. Kalimah tayyibah, kalimah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimah tu. Kalimah tu sambung lagi, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Iaitu imam baca tu ada rahsia dia kat sini. Rahsia dia bagi orang yang membaca setiap kalimah ini akan ditanamkan sebuah pokok dalam syurga. Rupanya baca kalimah ni dia tanam dah pokok di syurga tu. Senang bagi sana tepi-tepi buat rumah. Kalau dunia lah, kat dunia. Standby tu buat rumah masa tua. Ni kita dah umur berakhir usia dah. Saya dah 52 dah. Ikut bulan Islam. Sebab Islam ni lebih setahun. Pada umur saya lebih setahun. Kalau budak baru lahir, tak ada lebih lagi. Ikat umur kita ni 52 dah saya. Berkenaan dengan sejarah, sebab tu rasanya Allah letak saya kat sini sebab sebaya dengan Rasulullah. Ada satu riwayat Rasulullah umur 52 dia angkat naik ke langit. Jadi Allah letak saya kat sini hari ni, insya-Allah. Okey, seterusnya boleh lagi dalam 10 minit, 20 minit lagi, ada 10 minit lagi, insya-Allah. Setelah melihat beberapa peristiwa lain ajaib, Rasulullah dan Jibril masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan bersembahyang. Baitul Ma'mur ini betul-betul di atas Baitullah di Mekah. Baitul Ma'mur atas betul-betul kat Mekah. Siapa pergi Mekah tu boleh tengoklah Kaabah. Kalau pergi Mekah tak tengok Kaabah, tak menangis, tak tahulah. Kalau tak rindu nak pergi lagi, tak tahulah. Insya-Allah. Okey, baru langit ke-8, tak 9 lagi, 10 lagi. Okey, saya cepatkan insya-Allah. Di sini tanggal ke-8, di sinilah disebut Al-Kursi yang kebetulan dengan dahan pokok Siratul Muntaha. Rasulullah SAW menyaksikan pelbagai keajaiban pada pokok itu. Sungai air yang tak berubah, sungai susu, sungai arak dan sungai madu lebah. Buah, daun-daun, batang dan dahannya berubah-ubah warna dan bertukar menjadi permata-permata yang indah. Ungas-ungas emas berterbangan. Semua keindahan itu tak terperi oleh manusia. Baginda Rasulullah SAW dapat menyaksikan pula sungai Al-Kausar yang terus masuk ke syurga. Seterusnya baginda masuk ke syurga dan melihat neraka berserta dengan malaikat Malik penunggunya. Rasulullah dah ziarah dah syurga, neraka. Rasulullah ziarah tu Rasulullah suruh, apa yang aku suruh buat, apa yang aku larang tinggal. Sebab dia dah tengok dah, dia tengok dah syurga neraka ni. Syurga ni tempat yang indah, neraka ni tempat Allah kata wallahu a'lam masuk je hancur, masuk je hancur. Masuklah dah lempar dalam api. Sebab Rasulullah tu suruh apa yang suruh tu buat. Khatib selalu dia koyak, duk bagi tahu ittaqullah, takut kepada Allah. Apa yang Allah larang tinggalkan, apa Allah suruh buat. Khatib setiap minggu khatib bagi tahu, tapi kita buat lupa. Tu saya nak syaratkan, bila khatib berkhutbah tu, anggaplah khatib ni tak kira dia siapa dia, anggaplah dah kita bayarkan Rasulullah dia berkata-kata dekat mimbar tu. Baru kita rasa aura khutbah tu. Kalau tidak kita tengok haji khutbah ni, Imam Hijab ini, Amri hari ni. Jadi kita jangan tengok je, tengok seolah-olah Rasulullah dia berkhutbah. Baru kita rasa tengok betul-betul, baru imam kita yang tengok. Bukan kata kita yang tengok. Boleh? InsyaAllah. Okey. Di tanggal ke-9 di sini, kebetulan dengan pucuk
pokok Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW masuk di dalam nur dan naik ke mustawa dan sarirul aqlam, lalu dapat melihat seorang lelaki yang gaib di dalam nur aras, iaitu lelaki di dunia yang lidahnya sering basah berzikir, hatinya tertumpu penuh kepada masjid dan tidak memaki ibu bapanya. Langit yang ke-9 ni. Siapa yang suka berzikir ni? Cik kita suka dah. Suka berzikir. Sambil bawa driver dia berzikir dia. Saya baca sekali lagi. Langit pada tangga yang ke-9 di sini keberbetulan dengan pucuk pokok Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW masuk di dalam nur dan naik ke mustawa dan syarirul aqlam, lalu dapat melihat seorang lelaki yang gaib di dalam nur, yakni aras, iaitu lelaki di dunia yang lidahnya sering basah berzikir, hatinya tertumpu penuh kepada masjid dan tidak memaki ibu bapanya. Kita boleh kita satu berzikir, lepas tu kita di kaki masjid, kita tidak memaki mak ayah kita. 3 tu kena jaga. Maka kita dapat duduk kat sini. Kita kena ada cita-cita. Ada cita-cita, insya-Allah. Cita-cita tu Allah makbulkan, insya-Allah. Okey, terakhir langit ke-10, tangga yang ke-10, langit ke-7 je. Tangga yang ke-10, baginda Rasulullah SAW sampai di Hadratul Quddus dan Hadrat Rabbul Arbab. Lalu dapat menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kepalanya. Lantas sujud, kemudian berlakulah dialog antara Allah dan Muhammad Rasulnya. Allah Subhanahu Wa Taala, ya Muhammad, Rasulullah, labbaik Allah. Allah Subhanahu Wa Taala, angkatlah kepalamu dan bermohonlah kami akan perkenankan, bermohonlah kami akan perkenan. Maka Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah, ya Rabb, engkau telah ambil Ibrahim sebagai khalil dan engkau berikan dia kerajaan yang besar. Engkau berkata-kata dengan Musa, engkau berikan Daud kerajaan yang besar dan dapat melembutkan besi. Engkau kurniakan kerajaan kepada Sulaiman yang tidak engkau kurniakan kepada sesiapa pun, dan memudahkan Sulaiman menguasai jin, manusia, syaitan dan angin. Engkau ajarkan Isa Taurat dan Injil. Dengan izinmu dia dapat menyembuhkan orang buta, orang sufa dan menghidupkan orang mati. Engkau lindungi dia akan ibunya daripada syaitan. Nabi Ibrahim. Ada kat sini Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Allah bagi kelebihan pada dia. Ni seseorang ni mukjizat Rasulullah, lepas ni banyak lagi. Mukjizat ni Allah bagi dia mukjizat ni seorang-seorang. Satu macam tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Rasulullah, tadi Nabi berdoa kepada nabi-nabi ni Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ambilmu sebagai kekasihku. Allah kata kepada Nabi Muhammad, aku ambilmu sebagai kekasih. Tak ada lah kekasih nak gawe. Tak boleh nak pisah lah. Aku perkenankanmu sebagai penyampai berita gembira dan amaran kepada umatmu. Aku buka dadamu dan buangkan dosamu. Aku jadikan umatmu sebaik-baik umat. Aku berikan keutamaan dan keistimewaan kepadamu pada hari kiamat. Aku kurniakan 7 ayat, yakni surah Al-Fatihah, yang tidak aku kurniakan kepada sesiapa sebelummu. Aku berikanmu ayat-ayat di akhir surah Al-Baqarah sebagai suatu pendaharaan di bawah aras. Aku berikan habuan daripada kelebihan Islam, hijrah, sedekah dan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Aku kurniakanmu panji-panji, liwa'ul hamd, maka Adam dan semua yang lainnya di bawah panji-panjimu, dan aku fardukan atasmu dan umatmu 50 waktu sembahyang. Jadi anugerah Allah tadi pada Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman berapa kali ya? Tapi Allah bagi pada Nabi Muhammad ni berapa kali tadi saya kira? Siapa dah kira tadi? Tak ada kira. Sebelah anugerah Allah bagi pada Nabi Muhammad ni, sebelah anugerah Allah bagi pada Nabi Muhammad. Itu mukjizat Nabi Muhammad, tajuk dengan surah mukjizat Muhammad, sebelah Allah bagi. Allah berdoa ke dia. Sebelah. InsyaAllah.
Okey, selesai menajak Rasulullah SAW dibawa menemui Nabi Ibrahim AS, kemudian Nabi Musa AS yang kemudiannya menyuruh Rasulullah SAW merayu kepada Allah SWT agar diberi keringanan mengurangkan jumlah waktu sembahyang itu. Selepas 9 kali merayu, setiap kali dikurangkan 5 waktu. Akhirnya Allah memperkenankan memfardukan sembahyang 5 waktu sehari semalam dengan mengekalkan nilainya sebanyak 50 waktu juga. Okey, 50 waktu. Jadi kita sembahyang 5 waktu macam kata tu Imam Muqaddimah tadi, kita sembahyang 5 waktu kita dapat pahala 50 waktu. Siapa tak si rugi dia. Kita kerja bonus tak dapat. Macam ni dah. 5 kali berapa? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45. Kalau kita pernah beri 25% ya. Ni 45. Siapa tak si? Okey, baik boleh. Okey, dah habis cerita dah. Dah habis cerita jadi lambat malam ni. Saya nak habis. Matawi esok saya tak ada dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doakan saya lah. Semoga saya mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Sebab selalu kita cerita tak habis ni, saya nak cerita habis bab ni. Bab last sekali bab solat ni. Bab kita duduk sembahyang hari-hari. Masa ayat akhir tu. Duduk sembahyang hari-hari, gapo Allah kecek dengan Nabi kecek dengan Allah ni. Ni berkaitan dengan episod Isra Mi'raj ni. Bab solat ni, mikir ngelah ni. Boleh 5 minit lagi. Boleh ibu-ibu. Biar hari ni, biar kita rasa apa ni hari ni, walaupun saya ni cakap macam faham tak faham, moga-moga faham lah. Sebab bahasa Kelantan campur bahasa faham, bahasa Terengganu dia jadi macam ni. Sebab ayah Kelantan, ayah faham, mak Kelantan. Jadi macam tu. Okey, baik. Okey, ni lah dah. Lah dah okey insya-Allah, bukan 9.30 kita berhentilah. Boleh Okey insya-Allah. Ni saya minta perhatian betul-betul lah. Biar kalau boleh dengar agak, kalau boleh nak teriak-teriak lah. Ni percakapan Rasulullah ni, orang tak ada lah, orang kita paling cinta, paling rindu. Pergi Mekah teriak dah, tak jumpa lagi. Kita duduk berzikir pun teriak dah. Sebab nak rindu nak tengok dia tu. Ni dia duduk hadapan dengan Allah, duduk bersemuka, duduk cerita bab ni. Bab solat ni. Boleh Okey. Kita cerita dulu. Okey insya-Allah. Sebelum nak cerita tu kena tekak minum air dulu. Okey biar. Okey baik Okey. Dengar baik-baik ni. Ni hak penting ni. Yang penting ni dengar baik-baik Semua yang ada kat sini, semoga dengar cerita ni esok. Letak niat pada malam ni, esok aku nak mari surah dah. Aku tak sembahyang Jumaat kat rumah sebab Jumaat kat rumah sikit je. So, satu, kalau koyak habis. Ni dengar baik-baik insya-Allah. Okey, seandainya kita mengetahui bahawa sebahagian dari bacaan solat itu adalah dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Azza wa Jalla, tentu kita tidak akan terburu-buru melakukannya. Allahu Akbar. Nescaya bacaan solat itu dapat membuat kita seperti berada di syurga. Mari kita camkan dan renungkan kisah berikut. Tentu akan berlinan air mata kita. Masya Allah. Baru mukadimah situ. Dengar baik-baik. Singkat cerita, pada malam itu Jibril AS menghantar Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha. Namun kerana Jibril AS tidak diperkenankan untuk mencapai Sidratul Muntaha, maka Jibril AS pun mengatakan kepada Rasulullah SAW untuk melanjutkan perjalanannya sendiri tanpa dirinya. Rasul Jibril pergi sekat tu, tak pergi tu dah dia. Sekat 7 langit ya. Iaitu pandai-pandai Rasulullah. Dah dapat ilmu dah, pandai-pandai bawa dirilah. Ada bagi ilmu-ilmu banyak tu bagi dapat pada Rasulullah insya-Allah. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan perlahan sambil terkagum-kagum melihat indahnya istana Allah Subhanahu wa taala hingga tiba di Aras. Setelah sekian lama menjadi seorang rasul, inilah pertama kalinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dan berbincang secara langsung, yakni yaqazah dengan Allah Azza wa Jalla. Bayangkan betapa indah dan luar biasanya, dahsyatnya memon ini. Masya Allah. Rasulullah berhadapan dengan Allah. Kita tak nak berhadapan dengan Rasulullah, belum lagi. Ni Rasulullah berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita pasal kita ni. Insya-Allah. Saya teruskan percakapan antara Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan baik-baik ni kalau nak menangis, menangislah. Biar kita sampai situ hari ni. Sebab saya nak bukan ustaz. Nak suruh-suruh orang ni, tapi kalau kita menjiwai malam ni insya-Allah
solat kita yang akan datang sempurna-sempurnanya. Sebab selalu kita sembahyang koya-koya, selalu imam baca lambat. Kenapa imam baca lambat? Sebenarnya itulah yang sebenar kita solat tadi. Dengar tadi. Solat dengan tertib, dengan cara yang betul. Jangan gapa-gapa. Jadi itulah solat. Faham makna solat tu. Kita baca sembahyang bismillahirrahmanirrahim, tak ada huruf belakang, ada ya, kita main bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada dua harakah belakang, tak ada. Jadi ini dengar baik-baik. Percakapan antara Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pun mendekat dan memberikan salam penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengar baik-baik. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Semua ucapan penghormatan, pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah. Kemudian Allah SWT menjawab sapaannya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi. Begitu pula rahmat Allah dan segala kurniaannya. Ada terasa roh tak? Roh yang Nabi cakap dengan Allah ni. Allah bercakap dengan Nabi. Tak terasa roh? Roh. Dia ada roh kat sini ni. Okey, saya ulang lagi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Semua ucapan penghormatan, pengagungan dan pujian hanya milik Allah. Kemudian Allah SWT menjawab sapaannya. Berjawab kata Nabi, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi. Begitu pula rahmat Allah dan segalanya kurniaannya. Allah bagi wahai Nabi, begitu wahai Nabi, segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi. Allah tolong Nabi kita. Allah tolong Nabi kita. Allah tolong jaga Nabi kita, jaga Islam. Insya-Allah. Okey, mendapat jawapan seperti ini, Rasulullah SAW tidak merasa jumawa atau berbesar diri. Justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Ini yang membuat kita sangat terharu. Tapi Rasulullah ni bila bercakap dengan Nabi, dia tak lupa untuk kita. Dalam solat tu, kalau kita boleh solat, dalam solat tu kita ingatlah jumpaan Nabi ni. Beliau menjawab dengan ucapan Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga perlindungan dan pemeliharaan diberi kepada kami dan semua hamba Allah yang salih. Nabi doa ke kita. Kita lupa Nabi. Nabi suruh kita solat, tapi kita tak solat. Nabi suruh kita berjemaah, kita tak berjemaah. Mula hari ni pasal niat berjemaahlah di rumah Allah. Okey. Beliau menjawab dengan ucapan Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang salih. Bacalah percakapan mulia ini sekali lagi. Itu adalah percakapan Sang Khalik dan hambanya, yang Sang Pencipta dan ciptaannya, dan beliau saling menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain, dan lihat betapa Rasulullah SAW mencintai kita umatnya. Rasulullah cinta kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan beliau tidak lupa dengan kita ketika beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa roh tak? Rasulullah cinta kita, depan Allah pun dia ingat kita, ingat umat dia. Sedangkan dia nak meninggal pun ummati. Tapi kita tak ingat Rasulullah. Bila kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang senyap je, tak ada dalam hati sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun menjawab Allahumma salli ala Muhammad. Kita kena jawab macam tu insya-Allah. Boleh ya? Okey. Melihat peristiwa ini, para malaikat yang menyaksikan dari luar Sidratul Muntaha tergetar dan terkagum betapa rahman dan rahimnya Allah SWT, betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Malaikat kagum dengan Allah dan Nabi itu. Kagum dengan Nabi. Dia ingat kat kita tak ingat kat dia. Okay, insya-Allah. Kemudian para malaikat pun mengucapkan dengan penuh keyakinan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat sambung, iaitu malaikat sambung kita solat tu, tahiyat akhir, tahiyat awal tu.
Kami bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan kami bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Dalam solat ayat akhir tu, kita sama-samalah. Sekarang ni kita dah tahu, kita sama menghayati dalam solat tu. Percakapan kita solat tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kita ingat peristiwa ni. Peristiwa Isra Mi'raj, Nabi berjumpa Allah. Kita dengan peristiwa ni. Solat, bab solat ni. Baru kata rasa ruh. Kita boleh kita solat ni ruh dan jasad solat. Jangan jasad yang solat. Bila jasad solat, Allahu Akbar, imam baca panjang. Imam baca pendek. Imam ni laju. Kalau kita betul-betul kita solat, kita tak akan berkata apa-apa. Seperti di sana, solat, beribadatlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak dapat melihat Allah, Allah melihat kamu. Ada kat situ kan? Itu. Tersolatlah betul-betul. Mulai pada malam ni, mak ayah, adik-adik semua solatlah betul-betul. Masa atayah akhir tu, bayangkan Rasulullah berjumpa dengan Allah, minta rahmat pada kita tu. Kita kena faham itu. Dia kata bila kita solat, kita tadabbur solat, kita faham makna dalam solat, insya-Allah solat kita boleh cegah kita daripada perkara-perkara keji dan mungkar. Ini ayat Al-Quran yang cakap, tak tipu. Jika kita tak solat tak sempurna lagi, kita cek solat kita tu ada yang tak kena, daripada wuduk ke, daripada mana ke, daripada semualah kesilapan kita yang kita buat sehari semalam tu. Kita cek dulu. Boleh ya? Okey. Dah boleh selesai dah, 9:30 dah. Lambat hari ni lambat, selalu saya sebagai pengurusi surau minta ustaz tajuk satu tajuk, tapi ustaz cerita tajuk, lepas tu tak sampai habis. Jadi tak rasa puas sebab kita cinta Rasulullah ni. Isra Mi'raj ni 27 rejab je orang dia bercerita Isra Mi'raj. Tapi kita nak kalau boleh daripada awal, daripada Isra dan Mi'raj tu, daripada perjalanan Nabi melihat-lihat keajaiban tu dan naik ke langit, 7 langit, lepas tu tangga-tangga 3 tangga jumpa Allah. Yang ni yang kita dapat solat, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini, walaupun saya bercakap Kelantan sekali, KL sekali, Terengganu sekali, macam-macam lah. Sebab itu adalah dialog untuk saya tak berdebar di sini. Sebab ini dah lama dah saya tak duduk macam ni. Dulu setiap hari saya dekat surau lama. Jadi dah saya jadi perawat, saya sibuk dengan kerja saya. Okay, insya-Allah. Boleh? Boleh faham semua? Allahumma faqihhum fid din wa alihum ta'wil. Semoga anda Allah beri kepahaman kepada anda semua dalam agama tu. Mulai pada hari ini insya-Allah solat di surau masjid, jangan isyak je, subuh puasa. Kalau ni kalau boleh nak macam yang Terengganu tu, Ustaz Badli Syah. Kalau boleh penuh surau macam ni, subuh esok. Boleh? Azam macam tu. Boleh? Kadang-kadang tu imam pun terbabah juga. InsyaAllah. Jadi kita pasangkan niat pada malam ini, kita solat seperti kita bayangkan Rasulullah bercakap dengan Allah masa ayat akhir tu. Boleh ya? Fatihah dah bagi sepenuh dah. Boleh ya? Mungkin insya-Allah. Jadi saya tutuplah majlis ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah itu dari kelemahan saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa, terkasar bicara, insya-Allah. Apa yang baik itu daripada Allah, insya-Allah. Jadi saya tutup majlis ini. Saya doakan semoga kehidupan kita semua dalam rahmat Allah dan dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semoga Allah memberi kepahaman kepada kita semua dapat menjadi, walaupun cakap-cakap tadi tergantung-gantung. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan dapat buat balik, fikir sekejap, adakah betul kata saya. InsyaAllah, boleh ya? Okey. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.